Selamat datang ke channel Cik Genas. Baik, saya rasa kita dah boleh beransur-ansur untuk memulakan sesi pembelajaran. Tak perlu tunggulah 50 orang tu, takut nanti akan jadi kelewatan. Dan untuk tajuk pada hari ini, dia agak sedikit panjang dan saya tak dapat nak lanjutkan masa kerana terpaksa untuk menunaikan salat Jumaat pada hari ini. Okey, terlebih dahulu saya nak jemput Is Rushaidi untuk memimpin bacaan doa supaya sesi pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Taala. Okey, dipersilakan Is Rushaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Terima kasih kepada Is Rushaidi atas pimpinan dan juga bacaan doa yang berlangsung sebentar tadi. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada tajuk baharu. Okey, iaitu tajuk bab yang ke-8. Boleh saya dapatkan respon? Adakah anda semua dapat lihat paparan berkaitan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini? Boleh Boleh cikgu. Boleh Okey, baik. Terima kasih. Okey. Kalau tak jelas ataupun tak dengar, mohon respon daripada anda semua. Okey, sepatutnya pada hari ini saya nak buat sedikit kelainan, iaitu menggunakan kaedah konon ala-ala macam terima lah. Tapi berlaku kesilapan sedikit, dah jadi macam magic pula. Sebab sepatutnya saya menggunakan kaedah green screen. Ni kalau saya pakai green screen ni, nanti awak akan nampak lihat kepala je saya yang ada. Saya tersilap pula tergosokkan baju Melayu warna sama dengan warna latar. Ni kalau saya guna green screen ni, saya takut terkejut pula nanti ramai pada kelas ni left pula kan. Tiba-tiba kata sebenarnya jadi hantu ke apa ni, pocong ke apa. Okey. Untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, boleh saya gurau-gurau dulu nak ambil mood untuk kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini. Okey. Ada soalan tak nak tanya apa-apa sebelum kita mulakan sesi pembelajaran? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita tengok kepada tajuk pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan masuk kepada bab yang ke-8, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dunia. Sepatutnya kalau mengikutkan penjajaran kurikulum untuk KSSM tingkatan 3, seingat saya tajuk ini sebenarnya boleh digabungkan. Boleh digabungkan dengan tajuk-tajuk yang kita telah pun pelajari sebelum ini. Tapi memandangkan saya rasa kita masih lagi berada dalam landasan yang betul. Maksudnya kita tidak terburu-buru ataupun terkejar-kejar untuk menghabiskan silibus, dan saya rasa tajuk yang kita bincangkan hari ini masih lagi boleh dikekalkan dalam satu tajuk yang besar. Okey, tak perlu saya pecahkan ataupun saya gabungkan mengikut tajuk bab yang sebelumnya dan juga bab yang ke-8 ini. Jelas sebab sepatutnya kita boleh gabung daripada bab-bab yang sebelum. Okey. Kita lihat kepada standard pembelajaran. Apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey. InsyaAllah pada hari ini kita akan tanya sentuh di bahagian 8.1. Okey, iaitu
standard kandungannya tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dunia. Standard pembelajaran 4.1.1. Kita akan mempelajari untuk mengenal pasti tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, khusus untuk topik pada hari ini, kita hanya fokus kepada dua jenis lokasi saja. Okey, iaitu di kawasan gurun panas dan juga hutan monsun tropika sahaja. Kita tak akan sentuh hutan daun luruh, sederhana dan juga hutan konifer. Jelas ya? Okey, sebab kita tak boleh nak fokus banyak. Nanti takut awak pening sebab terlalu banyak input yang terpaksa dipelajari. Okey, kemudian kita lihat kepada 4.1.2. Menjelaskan melalui contoh ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar yang terdapat di mana? Di kawasan gurun panas dan juga hutan monsun tropika. Okey, kita tengok kepada objektif pembelajaran kita. Apakah tujuan kita nak mempelajari tajuk ini? Okey, di bawah tajuk 8.1, awak boleh rujuk kepada Google Classroom. Saya dah letakkan objektif pembelajaran di situ. Okey, yang pertama, kita ada dua objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertamanya, kita nak mengenal pasti jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey, ada dua, iaitu tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Khususnya di kawasan gurun panas dan juga di kawasan hutan monsun tropika. InsyaAllah berpandukan nota yang saya sediakan ni, kita akan cuba mempelajari tajuk-tajuk ini. Okey, objektif yang kedua pula adalah menjelaskan melalui contoh ciri-ciri tumbuh-tumbuhan tadi. Okey, sebagai contoh nanti kita akan tengok di kawasan gurun panas, apakah ciri-ciri tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar di sana. Dan yang kedua, kita akan lihat bagaimana ciri-ciri tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar di kawasan hutan monsun tropika. Okey, jelas ya? Itu adalah dua objektif yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, sekiranya anda ada sebarang persoalan sewaktu sesi PDPR, boleh terus je bertanya, tak ada masalah. Okey, saya amat menggalakkan interaksi antara anda dengan rakan-rakan yang lain supaya saya dapat dengar suara pelibatan daripada kelas ini. Jangan jadi macam sunyi je, nanti saya pun kesunyian seseorang. Okey, boleh boleh mohon respon daripada semua? Semua masih bersama saya? Boleh cikgu. Boleh. Terima kasih atas respon semua. Okey, saya anggap semua masih berminat lah untuk mempelajari mata pelajaran geografi. Okey, kita lihat apakah yang akan kita pelajari dalam tajuk ini. Okey, yang pertama kita tengok kepada tajuk ini, iaitu jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar yang terdapat di dunia. Okey, dalam tajuk sebelum ini kita dah pernah mempelajari tajuk yang hampir lebih kurang sama dalam bab 5 dan 6, 4, 5 dan 6, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Tapi fokus kita dalam tajuk itu hanya di Malaysia. Cuma saya nak bawa kepada penerokan yang lebih luas. Untuk tajuk ini kita akan mempelajari pula jenis tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar secara global, iaitu di peringkat dunia. Okey, bermula di sini anda perlu kemahiran untuk menguasai terutamanya lokasi-lokasi yang baru, jenis tumbuh-tumbuhan yang baru dan kemudian binatang-binatang yang baru. Dan yang kemungkinannya mungkin akan ada sedikit tricky di sini. Takut nanti awak ada macam pernah dengar sebelum ni. Biasalah tu sebab Cikgu Nas biasa dia akan suka melalut-lalut kan. Dia suka akan kaitkan dengan tajuk yang luar daripada topik yang sepatutnya. Okay, sebenarnya benda tu kita dah ada belajar sikit-sikit. Cuma hari ini adalah pencerahan kepada
lebih mendalam terhadap tajuk bab yang ke-8 ini. Okey, kita akan fokus kepada nombor 1 dan 2 iaitu gurun panas dan juga hutan monsun tropika. Kita lihat yang pertama. Okey, gurun panas adalah merupakan kawasan yang tandus kerana jarang menerima hujan. Okey, saya nak minta boleh tak daripada kalangan tingkatan 3 yang ada bersama saya sekarang, ada tak sesiapa yang boleh jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kawasan tandus? Siapa nak respon? Silakan. Kita ada lebih kurang 60 orang ni. Siapa nak respon? Apakah yang dimaksudkan dengan tandus? Sebagai contoh dalam bahasa Melayu, bila saya bertanya, awak tak boleh jawab. Itu maksudnya apa? Ketandusan idea ataupun ketandusan maklumat. Okey, dalam geografi, tandus ini merujuk kepada, siapa nak komen? Siapa nak? Okey, kalau kata segan untuk bersuara, boleh letak dekat bahagian komen chat tu. Tulis dekat situ. Apakah yang anda faham dengan maksud tandus? Sebab supaya kita Tanah tahu. yang tak ditumbuhi apa-apa. Tanah yang tidak diteroka, macam mana? Macam mana Najmi? Ditumbuhi apa-apa. Okey, baik. Terima kasih. Antara jawapan yang tepat tu, yang maksudnya tandus ini merujuk kepada kawasan tanah yang mempunyai kawasan tumbuhan yang jarang, yang sukar untuk tumbuh, yang sukar untuk kita jumpa. Okay, kerana beberapa faktor. Antaranya mungkin disebabkan oleh cuaca atau mungkin juga disebabkan oleh faktor tanah itu sendiri, menyebabkan tumbuh-tumbuhan tidak boleh tumbuh dengan subur. Mungkin juga kerana faktor sumber mineral daripada zat galian, zat daripada tanah itu yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan tidak boleh hidup dengan subur. Okey, jelas di sini puncanya di sini ialah kenapa kawasan itu menjadi tandus, kerana jarang menerima hujan. Fokus kita sebab kita mempelajari kawasan gurun panas. Kalau waktu zaman saya tingkatan 3 dulu, okey, sebelum pertukaran kepada KSSM tingkatan 3 yang berlaku sekarang, semua murid terpaksa wajib hafal kesemua lebih kurang nama-nama gurun yang ada dekat dunia ni. Jadi dekat sini nanti kalau siapa yang dapat lihat berpandukan buku teks tu, okey, boleh tak sesiapa cuba respon? Dekat dalam buku teks, minta maaf sebab saya tak buka buku teks sekarang ni, boleh tak respon ada berapa nama-nama kawasan gurun yang dinyatakan? Ada yang rujuk buku teks tak? Ada 8. Biasanya dekat dalam peperiksaan nama-nama lokasi bagi gurun ini memang kebiasaannya ditanya. Tapi untuk yang PT3 tahun-tahun sebelum, alhamdulillah nama-nama lokasi ni tidak ditanya. Okay, jadi itu kira satu advantage lah. Cumanya advantage lagi pada awak, tahun lepas dan tahun ni PT3 dah masukkan. Jadi mungkin benda ni tidak disoal. Tapi cumanya saya cukup bimbang apabila macam situasi sekarang. Kita buat kelas, ada yang tak hadir. Kemudian apa yang saya ajar mungkin awak buat pandang remeh. Jadi maklumat-maklumat ini mungkin awak akan abaikan saja. Sebab nanti awak akan, saya faham ni, akan ada sebahagian daripada awak yang kata geografi belajar waktu tingkatan 3 je, nanti tingkatan 4 dah tak belajar dah. Sebenarnya, geografi ini adalah ilmu berkaitan dengan benda yang umum. Dalam geografi kita belajar pelbagai pengetahuan yang mana kalau awak tak belajar benda ni dalam geografi, sementara pula awak pun sendiri ada yang sebahagian tak minat nak tonton berita, tak minat nak tonton Discovery Channel. Okay, untuk makluman lah, kenapa Discovery Channel nama geografi tu, sebab dia meliputi semua yang berkaitan dengan apa-apa unsur yang ada dekat dunia ni.
termasuklah alam cakrawala. Sebab tu kalau awak tengok dekat dalam National Geographic tu ada pelbagai segmen. Ada masa ketika dia bercerita mengenai laut. Ada masa ketika dia bercerita mengenai haiwan. Ada masa ketikanya dia bercerita mengenai ketamadunan manusia. Semua tu adalah umum. Kalau awak tak belajar geografi ni dengan baik, satu ketika nanti apabila kita nak berkomunikasi macam ni. Sebagai contoh, saya kata mungkin nanti sampai satu peringkat cikgu awak pada kemudian hari mungkin ataupun awak melanjutkan pelajaran, lecturer awak tanya, okay, boleh tak berikan antara contoh tumbuh-tumbuhan yang terdapat di gurun? Awak pun, apa benda gurun? Gurun tu apa? Oh, gurun kat Kedah kot. Dan gurun kat Kedah dia tak panas macam ni. Okey, saya nak supaya jangan jadi macam tu. Sebab saya cukup risau sekarang ni makin ramai yang sudah tidak meminati mata pelajaran geografi ni. Okey, yang mana geografi ni pun sampai tingkatan 3 je kan. Kesian juga pada saya yang bersusah payah ajar awak daripada tingkatan 1, tingkatan 2 naik ke tingkatan 3, naik tingkatan 4, awak dah tak belajar geografi, kemudian awak tinggalkan benda tu 100%. Sebenarnya dalam kehidupan awak daripada sekarang sampai awak mati nanti, semuanya berkisar berkenaan dengan geografi. Tak ada yang tertinggal satu pun. Okay? Daripada permulaan kita sampai awak kembali kepada tanah nanti, kita kembali kepada tanah, semua melibatkan geografi. Jadi apa yang saya nak supaya tolonglah bagi perhatian kat saya sudahlah. Okey, kita tengok fokus balik kepada sesi pembelajaran. Masih semua bersama dengan saya risau pula dia kata muak pula dengan Cikgu Nas borak. Okey, ciri iklim kawasan di gurun panas adalah panas dan kering sepanjang tahun. Setiap tahun kawasan ini mengalami panas dan kering. Tetapi pada beberapa ketika kawasan ini juga dilanda hujan. Jangan salah faham. Jangan awak kata bila berada di kawasan gurun ni memang 24 jam sehari, 365 hari setahun panas. Tidak. Ada ketikanya juga berlaku hujan. Benda ni mengikut ketentuan dia lah. Ada sampai masanya Allah nak turunkan hujan, dia akan hujan. Suhu pada waktu siangnya sangat tinggi. Kira-kira sekitar 35 darjah Celsius sehingga 44 darjah Celsius. Memang cukup tinggi. Okey, saya nak tanya. Siapa boleh bagi respon berapakah suhu iklim kita di Malaysia sekarang? Min suhu tahunan kita di Malaysia. Siapa boleh respon? Saya nak suruh boleh faham bagaimana rasa perbezaan suhu di Malaysia dan juga suhu di gurun. Siapa nak respon? Ni baru tanya dekat Malaysia ni. Tajuk dekat Malaysia je. Siapa tahu? Siapa ingat? Kita dah belajar benda ni. 27. Suhu iklim di Malaysia berapa? 24 hingga 27. Ya, lebih kurang 24 hingga 27. Suhu badan manusia? Lebih daripada tu. Sebab kita nak cuba beradaptasi dengan persekitaran. Okey, jadi di sini suhu musim panasnya memang tinggi. Yang mana kita sebagai manusia biasa tidak boleh untuk berada di situasi di kawasan yang beriklim gurun panas ini. Sebagai contoh dalam keadaan macam kita berada di Malaysia. Maksud saya begini, kita santai-santai je. Macam contohlah, jom kita main bola. Saya nak bagi andaian dan juga supaya awak terbuka minda. Situasi begini. Contohnya di Malaysia kita main bola pada waktu petang. Waktu tu waktu santai je. Kita dalam keadaan waktu yang dingin. Okey je, panas pun lebih kurang. Kita tak boleh nak buat perkara yang sama di kawasan gurun panas kerana suhunya begitu panas. Tak boleh nak berpakaian seperti mana kita di Malaysia. Macam contoh hari ni, kebanyakan kita boleh tengok masyarakat di Malaysia selesa memakai baju Melayu nak pergi untuk solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Habis tu cikgu, penduduk di negara Arab, mereka pakai jubah lagi tebal, pakai serban lagi. Dan kebanyakan masyarakat penduduk di kawasan gurun panas
mereka memakai pelitup muka yang nampaknya hanya mata saja. Okay, sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, siapa nak cuba respon? Kenapa mereka boleh lebih berpakaian lebih daripada kita di Malaysia? Siapa nak respon? Apa berkaitan dia? Silakan. Sebab kat sini lembab. Hidung penuh. Okey, Muhyiddin kata untuk mengelakkan pasir dan juga habuk masuk ke dalam mata. Okey, yang respon secara lisan tadi, saya tak jelas tadi. Siapa yang respon tadi? Nanti dia Dia kata peluh. akan menyebabkan kuning. Ya? Peluh tu tersejat, so dia sejuk. Peluh tu tersejat. Ya, sebenarnya apabila kita berada di kawasan situasi gurun panas ini, tujuan mereka memakai baju yang tebal tu bukan kita kata ini lagi tebal lagi lah panas. Sebenarnya bila mereka pakai pakaian tebal, mereka akan berpeluh, dan apabila berpeluh, peluh itu akan menyejukkan suhu badan mereka, okay, yang di dalaman tu lah. Dan walau bagaimanapun mereka masih lagi bergantung kepada sumber air. Kita tak adalah kata wah hebat sangat dia berpeluh sentiasa sejuk, tidak. Mereka masih lagi memerlukan air, okay, minum, dan kemudian berlaku perkumuhan. Awak belajar sains kan, berlaku perkumuhan, keluar balik sebagai peluh. Jadi dengan cara begitu dia dapat sejukkan tubuh badan dia. Okay, dan respon tadi yang Muhyiddin kata pakai baju serban tu, sebab dia nak mengelakkan daripada habuk memasuki mata, dan juga penuh nanti elok-elok. Siapa tengok yang Mobile Legend kan, watak Khalid tu, tahu pula cikgu kan, menggunakan skill 2 dia tu terbang kan atas pasir, dan dia pakai serban. Kita kenapa? Sebab penduduk di sana dia pakai serban nak menjaga dia punya ketahanan kepala dia, tak nak terlalu panas. Dia tidak seperti kita di Malaysia pakai serban, biasa kita cap dengan keagamaan. Ni nak berdakwah. Tak semestinya nak berdakwah. Kalau kita tengok dekat negara Arab, mereka sendiri pun pakai semutar. Tapi dan ada juga yang tak pakai semutar. Jangan heran pula kan. Kita pun kata, wah kita orang agama kita di Malaysia lebih alim daripada penduduk di negara Arab. Tidak. Sama je. Kita dan mereka sama juga. Kita pun ada juga orang-orang ilmuwan agama yang lebih watakan dia santai je, biasa je. Bukan semua orang macam ahli ulama nak kena pakai nak kena pakai turban dan juga sebagainya. Dan kita boleh lihat yang ada sekarang ni melalui yang PU, da'i apa semua. Da'i, PU pun pakai seluar jin kan. Tu kita tak hairan benda tu, sebab kita ikut peredaran semasa. Okay, tapi saya tidak menyangkal dari segi penggunaan baju itu untuk berdakwah. Okay, kita lihat yang seterusnya. Hujan tahunan sangat sedikit, masih lagi hujan, tapi sedikit, sekitar 250 mm saja. Taburannya adalah sekitar gurun-gurun utama, contohnya di kawasan sekitar gurun Sahara di Afrika dan juga gurun Gobi. Okey, di sinilah terletaknya lokasi paling besar, iaitu gurun Sahara. Okey, saya nak bawa anda semua seketika, izinkan saya kalau ada berkesempatan masa. Okey, kita nak menerokai gurun Sahara secara realiti. Okey, secara orang kata secara kita lihat daripada pandangan menggunakan Google Earth. Okey, saya nak tanya, boleh nampak paparan Google Earth saya tak? Ataupun benda ni tak keluar dekat paparan awak? Boleh respon? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Keluar Okey, baik, alhamdulillah. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, ni adalah aplikasi Google Earth yang mana awak boleh install, tak ada masalah. Benda ni juga ada yang dibekalkan secara percuma. Okey, pasport masing-masing masih lagi hidup. Saya punya pasport, kalau tengok daripada troll-troll yang banyak keluar dekat internet, benda yang paling tidak berguna untuk tahun 2000 dan 2021 sekarang ni adalah pasport kan. Dah tumbuh cendawan dah pasport. Tak apalah,
Hari ni kita melancong dengan cara menaiki kapet Zamzam Malakazam. Kita nak pergi ke Gurun Sahara. Okey. Imbas balik, Gurun Sahara terletak di mana? Siapa nak respon? Afrika. Di negara Afrika. Okey, di sinilah terletaknya Gurun Sahara. Okey, kalau anda perhatikan apa yang awak boleh buat kesimpulan berdasarkan pandangan dari satelit ni. Okay, saya cuba zoom out jauh sikit supaya awak nampak perbezaan dia dengan kawasan sekitar. Okay, kita berada di kawasan garisan zon. Siapa ingat tingkatan 2? Ni berada dekat garisan zon apa ni? Siapa ingat lagi tingkatan 2? Kita ada 4 zon. Zon sejuk sederhana, zon panas dan juga panas sederhana. Ni terdapat di mana ni? Di kawasan zon panas. Inilah gambaran daripada permukaan langit, permukaan satelit. Bentuk yang mana kalau kita rujuk balik di bahagian buku teks tu, awak boleh nampak bagaimana begitu besarnya gurun ini. Okey, gurun ini merupakan kawasan yang tandus, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang banyak. Kita kata betul ke? Okey, kita ambil peluang. Zoom sikit. Manalah tahu kok jumpa piramid. Ada ke piramid kat sini? Siapa nak respon? Okey, semua kita nampak kan? Kita menaiki kapet terbang. Inilah bentuk permukaan fizikal. Bentuk muka bumi di kawasan Gurun Sahara. Okey, yang mana kebanyakan kawasan gurun tu lebih kurang macam ni lah. Siapa nak respon? Apa benda yang berwarna merah-merah macam powder ni? Sama cikgu selalu tengok ni powder jenama bedak makeup saya ni kan. Inilah bentuk warna dia. Ni merujuk kepada apa ni? Merujuk kepada tanah dan juga debu-debu yang terdapat di atas permukaan bumi, terutamanya di kawasan Gurun Sahara. Okey, kita cuba tengok sikit sebab ada orang kongsikan gambar di sini. Apa yang ada? Okey, wah, ada apa ni? Ada telaga Ada macam apa ni? Matan Biskiara. Nanti kalau ada berkesempatan, awak cuba google lah apa bendanya ni. Adakah lokasi macam tempat penderaan je saya tengok. Okey, kita lihat sikit. Saya ambil peluang, kita berjalan-jalan meneroka permukaan bumi menggunakan Google Earth hari ni. Okey, yang mana kita boleh dapat lihat. Okey, sebagainya juga ada juga yang berwarna lain. Okey, bukan semua bentuk muka buminya sama. Okey, seperti mana yang kita lihat ni antara lokasi kawasan yang lebih tinggi berbanding kawasan gurun. Ni sebagai contoh. Kita boleh nampak perbezaan kontur. Okay, perbezaan kontur bentuk muka bumi di sini. Ketinggian yang berbeza berbanding di kawasan sekitar. Siapa ada tengok cerita movie yang terbaru tahun ni? Tony Jaa dengan Mila Jovovich berlakon. Cerita apa tu? Monster the Hunter. Hunter Monster. Ya, Monster Hunter. Betul, bagus. Ni lah antara lokasi dia. Mereka berlakon, contoh. Okay, mereka berlakon di kawasan padang pasir. Kemudian Mila Jovovich watak dalam tu dengan Tony Jaa tu, mereka melarikan diri ke kawasan yang lebih tinggi. Yang mana dekat kawasan gunung ni, kawasan padang pasir ni, dikatakan ada monster kan yang duduk dekat dalam pasir ni. Banyak lagi cerita-cerita movie yang menarik yang berkaitan dengan faktor pengaruh kawasan cuaca dan juga iklim ni. Saya lebih tertarik sekiranya awak dapat mengaitkan filem-filem yang ada tu dengan apa yang kita dah belajar. Okay, jangan sekadar tengok je cerita tu, cerita ni nak tengok hero je. Nak tengok heroine dia je handsome, lawa kan. Janganlah macam tu. Okay, awak ambil peluang untuk lihat dan juga mempelajari. Okay, di sini kita boleh tengok ada kemungkinan kehidupan yang terdapat di sini. Okey, selesai
kita melusuri, kita melihat kawasan ini. Okey, kita lihat sikit di bahagian ini kerana terdapat banyak gambar-gambar yang dikongsikan. Okey, saya nak kongsikan sebab saya pun tak pernah sampai. Kita tengoklah apa yang dikongsikan oleh masyarakat sekitar. Okey, ini menunjukkan bentuk semula jadi fizikal kawasan sekitar. Okey, ini antara gambaran sebenar dia. Amat menarik. Siapa nak respon? Bentuk muka bumi dalam gambar ni terjadi akibat apa? Siapa nak respon? Silakan. Cepat-cepat. Kita banyak lagi nak belajar ni. Saya ni akan mengambil masa lama sikit ni. Disebabkan oleh proses apa ni? Hakisan. Okey, bagus. Iaitu proses hakisan melalui yang kita selalu sebut sebagai proses lulu hawa. Okey, disebabkan oleh tiupan angin yang begitu kuat dalam tempoh yang berpanjangan, yang beribu-ribu tahun, ia telah pun menyebabkan berlakunya pembentukan objek-objek fizikal, okey, terhadap batu-batuan yang terdapat di kawasan sekitar ni. Okey, ini antara contoh dia lah. Okey, selesai. Kita kembali kepada sesi pembelajaran kita. Boleh nampak balik Saya risau sebab takut tak nampak nota. Boleh respon? Nampak nota saya? Okey. Nampak cikgu. Antara lain ada beberapa lagi gurun. Iaitu kita ada gurun Mojave di bahagian Amerika Utara. Kemudian kita ada gurun Atacama di kawasan benua. Ni benua apa ni? Siapa ingat? Kita kata satu dulu belajar. Ni benua apa ni? Dah lupa. Ada berapa benua? Belajar tingkatan satu dulu. 7. Ada 7. Ni terletak di benua mana ni? Amerika Selatan cikgu. Ya betul. Bagus sekali. Okey, terletak di bahagian benua Amerika Selatan. Okey. Kemudian kita ada gurun Kalahari. Okey, terletak di kawasan benua Afrika di hujung. Ni yang sebahagiannya yang kita tengok cerita apa tu? Madagaskar. Yang apa? I like a move it. Tu ni di kawasan sebahagian di bahagian ni lah. Kemudian kita ada gurun Arab sendiri. Okay, gurun Arab ni juga antara gurun yang kedua terbesar. Okey, kemudian kita ada gurun Thar. Ni berhampiran dengan negara India sebahagian di Pakistan dan juga beberapa negara Islam ni antaranya. Okey, kemudian kita ada satu lagi iaitu gurun besar di Australia. Okey, suka saya nak kongsikan balik. Takut nanti awak mungkin tak jelas. Kata ya ke banyak sangat banyak sangat gurun ni. Okey, kita cuba pergi ke gurun di benua Australia. Okey, kita terbang sekejap kembali ke negara Australia. Okey, di situ dah terus jumpa Great Barrier Desert. Desert ke desert? Desert pemanis mulut. Okey, di sini dah dapat zoom. Ini ni merupakan apa ni? Siapa boleh jelaskan ni? Apa benda bintik-bintik ni? Cikgu ni jeragat ni cikgu. Apa benda yang ni? Siapa nak respon? Siapa ada idea? Apa bendanya ni? Tak nampak lah cikgu, tak jelas ni. Okey, saya tunjuk dari jauh. Itu merupakan antara tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan gurun tersebut. Okey, walaupun kawasan ini kawasan gurun, masih lagi wujud sumber air. Okey, nanti insyaAllah saya akan kongsikan beberapa video. Mungkin tak sempat ke, mungkin satu video daripada lokasi beberapa bentuk muka bumi, terutamanya gurun, yang mana ada beberapa situasi kita amat risau kerana kawasan gurun ini telah pun berlaku perbezaan yang agak ketara kerana jumlah sumber airnya telah pun hilang. Seperti mana kita tengok dekat negara Israel, yang kita katakan berhampiran, saya tak ingat lah, yang kata apabila air di tasik tu makin surut, itu maknanya dunia kita dah semakin hampir ke punamat. Okey, itu adalah satu benda yang sebenarnya cukup menakutkan dan beberapa petanda yang baru kita dah dapat tengok yang mana kawasan-kawasan gurun, terutamanya kawasan-kawasan padang pasir ni telah pun ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau.
Seperti mana siapa yang pernah pergi ke Mekah, melakukan lawatan ke sekitar Bandar Madinah dan sebagainya, awak dapat lihat bandar tersebut telah pun subur dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Itu sebenarnya adalah antara petanda-petanda awal kita dah pun berada di hujung dunia. Okey, kita lihat kepada pembelajaran kita balik kembali. Okey, kita tengok kepada contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar yang terdapat di gurun panas. Okey, antaranya dari segi tumbuh-tumbuhan kita dapat lihat sekejap. Saya punya ni dah memang pada paparan nota balik ya. Okey. Kita dapat lihat jenis tumbuhannya iaitu pokok palma. Okey, dalam kategori pokok palma, iaitu pokok yang mempunyai daun yang macam ni, lebih kurang macam daun pokok kelapa sawit dan pokok palma. Okey, jadi pokok-pokok palma ni dalam kategori yang macam ni. Antara contohnya iaitu pokok kurma. Sebab itu pokok kurma tumbuh begitu subur di kawasan gurun ini. Kerana apa? Kerana dia tidak memerlukan jumlah air yang banyak dan dia boleh hidup begitu subur. Sebab itu negara-negara Arab, terutamanya negara-negara Islam di sana, mereka menjadikan sumber pertanian kurma ini sebagai salah satu sumber ekonomi mereka. Dan benda ini tidak dikomersialkan seperti mana kita di Malaysia. Contoh cikgu, tu kat Malaysia ada je orang tanam kurma? Memang ada. Dan memang telah terbukti buah kurma itu mampu untuk berbuah di sini. Tapi sebenarnya pokok kurma yang tumbuh di sini itu sebenarnya telah pun telah dilakukan hybrid ke atas pokok asal. Dia sebenarnya dalam kehidupan secara originalnya dia tak boleh nak berbuah sebab kita melakukan penyelidikan terhadap pokok ini melalui beberapa kaedah penyelidikan, pendebungaan dan sebagainya. Pokok kurma yang dibawa masuk ke Malaysia mampu berbuah. Kalau katalah sebagai contoh, awak makan kurma tiap-tiap tahun waktu bulan puasa tu dengan niat awak kata, okey, tahun ni saya nak cuba tanam pokok kurma. Mana tahu nanti 10 tahun lagi saya boleh merasa sendiri pokok kurma. Ada kemungkinan pokok kurma yang awak tanam secara biji benih tu mungkin tidak berbuah. Okey? Sebab dia bukan adalah original yang telah pun diubah sesuai untuk hidup di iklim kita. Boleh faham Okey, di sini sebagai contoh lain, kita ada pokok semak samun. Okay, sebagai contoh tadi masa kita tengok di kawasan kawasan gurun di benua Australia tadi, kita dapat lihat daripada jauh sebenarnya untuk pokok-pokok hitam tu lebih kurang kawasan semak samun. Okay, kawasan semak samun yang tumbuh dan sebagainya kita boleh jumpa jenis tumbuh-tumbuhan seperti pokok cactus. Okay, nanti kita akan tengok bagaimana ciri-ciri tumbuh-tumbuhan dan juga kehidupan ini. Okay, kemudian kita tengok dari segi binatang dia. Antaranya kita ada unta, kita ada musang fennec, kita ada ular. Sebab tu dalam siri-siri cerita Firaun dan cerita-cerita The Mummy banyak mengaitkan dengan binatang-binatang macam ni. Dan mereka mengagungkan dan menyembah Tuhan dia. Sebagai contoh ada singa, kemudian ada ular dan kalajengking. Ini menjadi lambang Tuhan mereka pada satu ketika yang lalu. Okay, kemudian kita ada binatang yang lain, contohnya seperti cicak. Okay, baik, kita lihat kepada ciri tumbuhan. Tumbuhannya amat jarang. Susahlah nak jumpa. Okay, dalam keadaan kawasan padang pasir yang begitu luas, nak jumpa tumbuh-tumbuhan ni begitu sukar. Pokok yang tumbuh adalah jenis xerophyte. Okay, apa yang saya nak ialah nanti awak ambil peluang tengok dekat dalam buku teks ni, apakah yang dimasukkan dengan xerophyte. Okay, xerophyte merujuk kepada tumbuhan yang dapat hidup ataupun tumbuh di kawasan persekitaran yang kering. Ini dia punya kategori dia. Manakala di sini kita lihat pula ciri yang seterusnya. Kita rujuk kepada satu jenis pokok lah. Contohnya seperti cactus. Tumbuhan ini berakar panjang melebihi 30 meter. 30 meter ni kalau dalam unit kaki lebih kurang 100 kaki. Okay, 100 kaki bergerak daripada permukaan bumi tu dekat pangkal pokok tu masuk ke dasar bumi.
sejauh lebih kurang 100 kaki ataupun 30 meter bertujuan untuk mendapatkan sumber air. Okey, kita lihat ciri yang seterusnya. Pokok ini daunnya berkilat dan juga liat serta berbulu. Siapa yang ada tanaman kaktus kat rumah, awak boleh tengok contoh kaktus yang awak tanam tu sendiri. Bagaimana sifat pokok tu sendiri? Dia bendalih kan, ada air. Dia berduri. Dia mempunyai daun yang berkilat. Ada jenis-jenis kaktus memang mempunyai daun dan daun dia berkilat. Dan sifat dia berair itu sebenarnya bertujuan untuk membantu kelangsungan hidup kepada beberapa jenis binatang dan juga kehidupan. Pada waktu kelangsungan hidup, sebagai contoh waktu darurat, binatang-binatang dan juga manusia boleh mendapatkan bekalan air melalui kaktus. Okey, macam mana rasa kaktus ni? Rasa kaktus ni air dia macam masam-masam pahit. Okey, dan pokok kaktus ni dia serat dia begitu tinggi. Sebagai contoh, pokok kaktus ni dia bukan macam pokok lidah jin bukan macam pokok aloe vera. Awak patahkan pokok nampak air, tidak. Dalam pepejal tidak. Ni kalau awak patahkan, dia punya serat ni seperti saya andaikan awak tengok buah nanas. Pempuluh buah nanas tu dia keras macam tu. Jadi untuk dapatkan jumlah air tu awak kena kunyah. Kena mamah, kena pulas untuk dapatkan sejumlah air yang begitu sedikit. Tapi dalam jumlah air yang sedikit tu sebenarnya membantu kepada kelangsungan hidup ketika waktu darurat dan juga kritikal. Okey, ciri-ciri tersebut adalah untuk mengurangkan kehilangan air pada pokok itu sendiri. Okey, sebagaimana kita tengok sifat pokok-pokok di kawasan hutan di kita, tempat kita, banyak daun. Kenapa? Fungsi daun itu menyerap air. Tujuan dia untuk menjadi bekalan makanan kepada pokok. Tapi di sini tidak. Okey, contoh tumbuhan adalah seperti pokok kaktus, kurma, semak samun dan juga akasia bantut. Okey, ini antara contoh tumbuhan. Mempunyai batang berongga dan bendalih bagi tujuan menyimpan air dalam jangka masa yang panjang. Pokok ni mempunyai akar yang panjang melebihi 30 meter. Cuba bayangkan pokok kaktus yang tinggi-tinggi yang hidup subur tu, dia punya akar tu masuk ke dasar tanah dalam jumlah yang begitu jauh. Mempunyai daun yang keras dan juga kecil berbentuk jarum dan berduri. Kenapa juga sifat dia berduri? Sebenarnya dia nak mempertahankan diri dia. Kalau tak ada duri ni mungkin akan menjadi sasaran kepada binatang dan juga manusia untuk melakukan kerosakan pada pokok ni. Nanti orang pergi tebang ikut suka, binatang haiwan pun pergi. Dia apabila darurat tu terpaksalah kita ikhtiarkan dalam pelbagai cara. Okey, kemudian kita tengok mempunyai biji benih yang berkulit tebal, keras dan juga tahan kemarau bagi tujuan memudahkan percambahan. Maksud memudahkan percambahan tu dapat mengeluarkan baka baru, okey, dapat membiak. Itu maksud dia. Okey, kita lihat ciri hidupan di kawasan gurun panas. Hidupan ini adalah jenis nocturnal. Nocturnal, bukan nocturnal, nocturnal. Apa dia nocturnal? Macam kita dah belajar waktu awal-awal dulu. Hidupan jenis nocturnal ni adalah binatang yang siapa nak respon? Aktif pada waktu malam. Okay, pada waktu siang dia akan hilang. Tak nampak daripada permukaan bumi. Kerana apa? Kerana dia berteduh di kawasan celah batuan ataupun pokok bagi mengelakkan kehilangan air dan juga panas. Okey, sebagai contoh, unta mempunyai bonggol. Yang mana bonggol itu bertujuan untuk menyimpan air dan juga lemak kepada dia. Sebab kawasan padang pasir kekurangan air. Jadi fungsi bonggol itu menyediakan sumber air kepada binatang itu sendiri. Okey, contohnya lain, haiwan seperti kalajengking dan juga ular mempunyai sisik dan berkulit keras bertujuan untuk mengurangkan haba. Okey, inilah antara contoh unta. Mungkin ada sebahagian yang tak kenal unta. Ini antara contoh fizikal unta. Kenapa dia unta mempunyai bulu mata yang panjang? Kerana bertujuan untuk menghalang pasir daripada masuk ke mata. Sebab dia nak duduk kat kawasan
gurun panas, kawasan yang selalu dilanda ribut pasir. Allah dah cipta elok dah binatang ini mempunyai bulu mata yang tebal. Okey, kebolehan juga untuk menutup lubang hidung. Dia tutup pakai apa? Pakai tangan ke? Pakai kaki? Tidak, dia tutup pakai lidah. Lidah dia ni cukup panjang. Boleh sampai dekat hidung. Cuba test lidah awak. Cuba julurkan lidah awak tu boleh sampai mana? Boleh tak sampai hidung awak? Kalau boleh sampai hidung tu, boleh dapat nama barulah, unta. Okey, kemudian kita tengok antara lain, kita ada rusa gazelle. Okay, yang mana mempunyai kaki yang panjang, bertujuan untuk dapat berlari jauh untuk mencari air. Ni sifat fizikal dia ni Allah dah cipta dah. Fungsi ada kaki haiwan ini panjang untuk tujuan dia dapat berlari mencari air. Manakala ni comel dia ni, musang fennec mempunyai telinga yang lebar, bertindak sebagai penyejuk, iaitu untuk tujuan mengurangkan suhu badan. Okey, kita tengok sekejap. Saya nak bawa anda semua untuk lihat video berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan di kawasan gurun Sahara. Okey, sebelum tu saya nak tanya semua, boleh nampak tak video pokok kaktus? Boleh Mau respon dulu sebelum saya play. Saya takut video ni tak apa. Boleh Okey, selesai video tu. Okey, saya harap melalui video tu awak dapat sedikit sebanyak gambaran bagaimana keadaan kehidupan tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar yang dapat kita lihat di terutamanya di kawasan gurun. Okey, kita terus kepada hutan monsun tropika. Okey, saya minta izin untuk ambil lebih kurang dalam 15 minit lagi untuk saya lanjutkan sesi pembelajaran. Saya nak habiskan juga untuk hari ini. Okey, kita tengok kepada hutan monsun tropika. Ini lebih kepada hutan di kawasan iklim kita, di iklim khatulistiwa yang berhampiran dengan zon panas, tapi masih lagi di kawasan zon panas. Okey, hujan tahunan melibatkan antara 1000 hingga 2000 mm setahun. Cirinya hampir sama dengan iklim khatulistiwa, tetapi ianya mempunyai satu musim kering yang nyata dengan suhu sekitar 20 darjah 20 darjah Celsius. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan musim kering yang nyata? Pada musim kering ni memang lebih kurang musim yang kemarau lah, dia tidak menerima hujan. Okey, kemudian kita lihat pokok-pokok dalam hutan ini tumbuh membesar antara 20 hingga 30 meter. Okey, ciri pokoknya pula berbeza. Okey, berbeza berbanding dengan kawasan gurun tadi. Daunnya lebar, bertujuan untuk mendapatkan cahaya matahari dan juga hujung daun berbentuk tirus. Okay, taburannya terletak di sekitar negara India, Myanmar, Thailand dan sesetengah bahagian di negara Brazil, Zaire dan juga Zambia di Afrika. Okay, kita lihat di manakah lokasi taburan hutan monsun tropika ini. Okay, dia terletak berhampiran je, dekat je dengan negara kita. Okay, inilah lokasi dia. Walau bagaimanapun ini adalah satu jumlah permukaan bumi yang agak besar kalau kita lihat, yang mana kita juga sebenarnya mempunyai sebahagian daripada ciri-ciri hutan monsun tropika di hutan kita di Malaysia. Okey, yang ini memerlukan penguasaan anda untuk menentukan lokasi. Jadi saya harap tidak berlaku kekeliruan sebab kita ada lagi dua jenis taburan lokasi, iaitu nanti kita tengok kemudian. Okey, kemudian kita lihat kepada contoh-contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar yang terdapat di dalam hutan monsun tropika. Okey, antaranya kita ada kepelbagaian binatang seperti burung nuri ataupun burung kakak tua. Okey, burung ini sebenarnya adalah merupakan jenis burung yang memang antara spesies yang banyak ditemui di kawasan
hutan monsun tropika. Kemudian kita ada lebah, kita ada monyet, kita ada harimau, kita ada tapir dan juga kita ada gajah. Jenis-jenis haiwan ini hampir sama, yang kita boleh jumpa di kawasan hutan kita. Sebab hutan monsun tropika ni lebih kurang sama dengan hutan khatulistiwa di Malaysia. Antara lain juga ciri-ciri tumbuhan dia ialah kita ada pokok buluh dan juga pokok Rafflesia. Pokok Rafflesia ni, apa fakta berkenaan dengan pokok Rafflesia? Siapa nak respon? Adakah anda semua masih bersama saya? Merupakan bunga yang terbesar di dunia. Dia lebih kurang besar tayar kereta ni, tayar lori ni besar dia. Tetapi walaupun nama dia bunga, walaupun rupa dia menarik, tetapi dia berbau kurang menyenangkan. Kenapa? Sebab sifat dia nak memerangkap serangga bagi tujuan dia untuk hidup. Dia jadi sumber protein pada dia. Kemudian kita ada tumbuhan pokok buluh. Kita lihat ciri-ciri tumbuhan ni. Pokok-pokok ini menggugurkan daun pada musim kering. Pada waktu ketika inilah berlakunya musim kering yang nyata. Bila berlakunya musim kering yang nyata, pokok-pokok terpaksa menggugurkan daun. Kenapa? Sebab kita dah tahu fungsi daun adalah untuk siapa nak respon? Fungsi daun Menjadikan air. untuk menjadikan, siapa yang respon tadi? Perlahan je, tak berapa dengar. Apa fungsi daun pada pokok? Menghasilkan makanan bukan menghasilkan oksigen. Tidak. Awak belajar sains. Kemudian kita balik semula kepada yang ini. Dia terpaksa menggugurkan daun pada musim kering sebab dia tak nak proses makanan. Sebab pada ketika itu berlakunya musim kemarau. Tak ada air. Jadi dia gugurkan daun. Mengelakkan, mengurangkan kehilangan air melalui proses perpeluhan. Taburan tumbuhan kurang padat. Dia tidak padat tetapi mempunyai lantai hutan. Kita dah belajar dalam tajuk bab yang kelima hari tu. Dalam tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, kita ada lantai hutan, kita ada renjung, kita ada kanopi dan juga lantai tengah sebagainya. Yang dikata sini mempunyai lantai hutan yang padat kerana cahaya matahari dapat sampai ke lantai hutan. Berkayu keras, ini ciri pokok dia, berkayu keras dan juga berdaun lebar. Serta hujung daun berbentuk tirus. Kenapa? Sebab tujuan dia untuk mengalirkan air pada hari hujan. Mempunyai 3 lapisan yang nyata. Kalau kita belajar dalam bab yang keempat dulu, kita ada 4 lapisan. Yang ini 3 lapisan. Contoh pokok ialah pokok jati, pokok cendana, pokok penaga, jelutong, buluh dan juga rotan serta pokok mahogani. Ini antara gambaran. Gambaran ketika berlakunya perbezaan antara musim kering dan juga musim hujan. Pada ketika musim kering, pokok-pokok akan menggugurkan daun bagi mengelakkan kehilangan air. Pokok-pokok renek di kawasan lapisan lantai akan mati. Sebab apa? Kerana terlalu terdedah dengan pancaran cahaya matahari yang terik. Kerana sebelum ini, pokok-pokok renek ini akan terlindung. Saya nak bawa awak ke gambar yang sebelah ni. Terlindung pada ketika musim hujan itu, pokok-pokok ini berlindung di bawah pokok-pokok yang besar. Pada ketika musim hujan, pokok-pokok akan kembali menghijau dan tumbuh-tumbuhan di lantai hutan akan kembali padat kerana mendapat bekalan air yang mencukupi. Ini antara jenis contoh pokok-pokok yang amat similar. Kita boleh jumpa di kawasan hutan monsun tropika. Antaranya kita ada pokok jati, kita ada pokok gelam dan juga kita ada pokok penaga. Ini antara contoh-contoh jenis pokok. Kita lihat pula kepada ciri hidupan liar. Mempunyai kepelbagaian spesies yang mana kawasan ini mempunyai hidupan liar yang berbulu nipis dan juga mempunyai kulit berkedut. Ini sebab terlalu banyak pergerakan, ini jadi berkedut kan. Setengah sifat ciri binatang ini berbadan besar dan suka berendam di dalam air dan juga lumpur. Contohnya seperti gajah.
badak, harimau, tapir, buaya dan juga pelbagai jenis serangga dan juga burung. Okey, sebagai contoh kita boleh lihat situasi. Yang ni contoh badak sumbu yang menyejukkan badan dengan cara kaedah berendam. Dan juga gajah suka bermain air. Yang mana kita dah belajar dulu dalam tajuk bab 5, kita lihat antara fungsi peranan hidupan liar kepada ekosistem menjadi kepada ekopelancongan, iaitu aktiviti menaiki gajah di kawasan sungai di negeri Pahang. Ingat lagi Okey, kita lihat kepada yang terakhir. Okey, ada bahagian uji minda. Saya tak berniat nak panjangkan masa sebab ikutkan waktu kita dah habis dan saya nak bekerja untuk ke surau. Okey, sebelum kita tamatkan, boleh tak saya nak minta refleksi daripada anak-anak murid saya yang masih lagi bersama sekarang ni. Kita ramai ni, kita ada 70 orang lebih. Boleh tak ulas sedikit apakah objektif yang kita dah pelajari pada hari ini? Silakan, siapa saja, tak ada masalah. Mana pergi? Ehsan ada Ehsan. Okey, kita di bawah tajuk bab yang ke-8 iaitu tumbuh-tumbuhan dan juga kehidupan liar yang terdapat di dunia. Objektif kita mempelajari pada hari ini, okey, awak boleh rujuk balik pada Google Classroom, okey, mengenai objektif yang awak nak isi dekat dalam My School Channel tadi. Tapi apa yang saya nak ringkas lah, saya tak nak tunggu awak sebab lambat sangat. Okey, apa yang saya nak ringkaskan ialah pada hari ini kita dah pun mempelajari, iaitu objektif dia, kita mengetahui jenis-jenis tumbuhan dan juga hidupan liar yang terdapat di dunia, serta mengetahui ciri-ciri tumbuhan dan juga hidupan liar tersebut. Okey, iaitu hidupan dan juga tumbuh-tumbuhan yang terdapat di gurun panas dan juga hutan monsun tropika. Okey, selesai topik kita untuk bab yang ke-8 pada hari ini. Ada sebarang soalan? Silakan. Tak ada soalan Okey, insyaAllah saya harap anda semua dapat faham topik yang telah pun kita pelajari pada hari ini. Sebelum saya tutup sesi pada hari ini, saya nak ucapkan jutaan terima kasih atas kesudian dan juga kelapangan anda semua untuk bersama dalam kelas sesi PDPR pada hari ini. Okey, jaga diri dan jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa pada minggu datang. Kita tutup sesi PDPR kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wa'as. Terima kasih cikgu. Kita jumpa pada minggu datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ada ke adik gua ada nak buat soalan exam? InsyaAllah ada, memang dalam perancangan. Ada perancangan. Okey. Ya. Belang Banyak kali aku Okey, baik. tanya dah. Risau je. Okey, jangan risau. Belajar baik, insyaAllah boleh jawab dengan tenang. Terima kasih cikgu. Saya dah kehilangan suara sebenarnya ni. Saya dah bercakap lebih kurang dekat 3 jam tak berhenti. Okey, insyaAllah kita jumpa pada minggu yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama.